Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-sekala meluangkan masa di rumah memberi kita erti rehat yang sebenar. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kita harus sentiasa berfikiran positif untuk menerimanya. Hari ini Mirabadi di Flourish Croissant and Kitchen yang terletak di Denai Alam. Menariknya ruang di sini bukan saja untuk membeli barang keperluan tetapi juga terdapat studio memasak di dalamnya. Jika ada kelapangan, bolehlah singgah di sini. Laman yang indah bersama susunan lanskap dapat membangkitkan persekitaran rumah yang menenangkan. Pohon rimbun menghijau pula dapat memelihara alam secara semula jadi. Gaya fashion yang lebih santai dan suntikan moden sesuai bagi wanita yang mementingkan kesopanan namun tetap elegan. Kelainan adalah dari segi kita punya koleksi yang very minimal, very straightforward and boleh dipakai kat mana-mana saja. Gubahan bunga-bungaan segar yang boleh dilakukan sendiri di rumah. Kawal emosi, sentiasa positif. Trend apakah yang menjadi koleksi dan rekaan mereka kali ini? Gaya dan pemilihan fabrik menjadi keutamaan untuk memberi keselesaan kepada si pemakai. Mula berkecimpung di dalam industri fashion sejak tahun 2014, Siti Saadiah Yahya, 33 tahun, menubuhkan jenama Kaisa dengan mengenengahkan konsep casual dan santai sekaligus sesuai buat wanita yang mementingkan personaliti diri dan gaya yang sopan. Okey, untuk koleksi kali ini, kami tekankan titik beratkan dari segi pemilihan fabrik yang kami gunakan iaitu fabrik cotton. Okey, cotton dia kami pilih cotton yang simple, corak juga adalah yang minimal. Okey, macam boleh tengok dekat sini. Pemilihan warna dan corak adalah yang abstrak yang minimal. Okey, tidak terlalu berat dan juga bersesuaian dengan wanita-wanita di Malaysia dan juga di luar negara. Lebih gemar dengan penataan moden, setiap rekaan yang dihasilkan tidak keterlaluan dan menepati citarasa ramai, khususnya golongan muslimah. Malah koleksinya juga sesuai digayakan sama ada ke pejabat mahupun ke majlis rasmi. Kelainan Kaisa dengan brand-brand lain adalah dari segi kita punya koleksi yang macam awak nampak dekat sini, semuanya very minimal, very straightforward and boleh dipakai kat mana-mana saja dan sesuai dengan cuaca Malaysia yang panas. Okay, and our price pun very affordable. Jadi ramai yang datang kepada Kaisa, banyak yang return customer, loyal customer. Bila mereka dah cuba, dia orang akan datang balik sebabkan dari segi material dan juga kualiti jahitan dan design yang kami sediakan. Sebab kerana design adalah semua daripada saya dan juga fashion designer kami. Bukan sahaja terkenal dalam kalangan masyarakat tempatan, jenama ini mula menjadi tumpuan pencinta fashion dari negara luar kerana kualiti jahitan dan pemilihan fabrik yang menepati citarasa ramai. Konsep baju-baju kami kebanyakannya adalah loose. Kalau tengok di sini, dia simple, very minimal, straightforward and effortless. Okey, jadi pemilihan dari segi fabrik kami tekankan supaya dia lebih selesa, boleh dipakai dekat mana-mana pun dalam cuaca yang panas kan. Bersesuaian untuk semua event. Boleh juga dibawa untuk pergi tempat kerja ataupun boleh pakai untuk jalan-jalan. So jadinya walaupun dia minimal konsep dia, tapi boleh pakai dekat mana-mana saja. Ilham dan idea untuk baju-baju kami banyak dipengaruhi oleh negara-negara Islam yang besar di seluruh dunia, contohnya seperti Turki dan Indonesia, sebab mereka lebih fashionnya lebih laju dan lebih maju daripada Malaysia. Okay. Tapi juga untuk Kaisa, kita juga ada dapat permintaan daripada overseas untuk negara Islam yang lain. Contohnya wanita-wanita seperti di USA, Australia, Singapura, Indonesia dan Thailand pun ada meminta untuk pakaian-pakaian daripada Kaisa. Tahun ini, Kaisa juga tidak ketinggalan memperkenalkan koleksi Raya 2021. Masih mengekalkan konsep yang sama, material yang dihasilkan juga dapat menyerap peluh dan tidak panas agar dapat memberi keselesaan kepada pemakai. Untuk Kaisa, kita ada produk baru. Ini beg ni kami baru saja launch untuk tahun ni. Okay. Juga sama, kasut dan juga handbag kami tekankan konsep simple, minimal.
Okey, macam contohnya seperti handbag kami ni, dia boleh sling macam ni, dia boleh letak kat shoulder macam ni dan juga kita boleh buka tali dia untuk sling. Okey, macam ni. Okey, kerana kami memang suka konsep yang simple, very simple, evergreen yang diorang boleh pakai daripada awal tahun sampai akhir tahun boleh pakai sentiasa. Jadi itu yang kita nak tekankan dekat Kaisa. Tak perlu terlampau heavy untuk kelihatan cantik. Macam kasut kami banyak gunakan tone-tone yang senang untuk kita matchkan dengan baju. Okay, contohnya macam coklat macam ni ataupun warna earth color macam ni supaya senang untuk dipadankan dengan koleksi-koleksi Kaisa baju contohnya. Selain memberi fokus kepada busana, merekanya juga turut menampilkan rekaan kasut yang ringkas serta mengikuti trend semasa yang boleh dipadankan dengan pelbagai gaya. Impian saya untuk Kaisa, brand Kaisa adalah saya ingin jadikan Kaisa sebagai one-stop center di mana wanita muslimah khasnya boleh membeli baju daripada tudung sehinggalah kasut, beg, handbag, seluar semua daripada kami. Jadi anda boleh kelihatan lebih cantik, bergaya dengan gaya yang minimal dan juga casual. Harapan saya untuk Kaisa dan juga koleksi-koleksi kami, saya harapkan koleksi Kaisa dapat memberi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana, bukan saja kepada orang wanita muslimah tapi juga wanita Malaysia, berbagai bangsa, boleh memakai baju Kaisa untuk kelihatan sopan, menarik dan cantik di mana saja. Walaupun harus berdepan dengan pelbagai cabaran di dalam dunia fashion, namun Saadia berharap setiap koleksinya akan mendapat sokongan berterusan daripada peminat fashion tempatan maupun luar negara. Hobi menghias bunga menjadi tarikan wanita. Nona berkongsi gubahan bunga yang boleh dilakukan hanya di rumah. Bunga menjadi simbol yang begitu sinonim dengan wanita. Hiasan bunga dengan gabungan warna yang bersesuaian, sama ada bunga segar atau bunga tiruan, dapat membantu menaikkan lagi seri sesebuah ruang atau sudut. Assalamualaikum, nama saya Alglin. Saya daripada Bunga Lab. Hari ini khas buat penonton Nona, saya akan menggubah dua jenis bunga, bunga fresh flower dan bunga artificial. Sebenarnya yang mudah untuk digubah adalah bunga fresh flower, sangat mudah dan sangat senang lah. Untuk hari ini kita menggunakan bunga-bunga yang tahan lama. Dengan hanya menggunakan 3 jenis bunga seperti daun bersaiz sederhana, bunga wax, bunga teluki atau carnation dan bunga ranunculus, ia mudah digubah. Tambahkan air ke dalam pasu. Separuh saja, tak perlu penuh. Lepas tu kita perlukan flower food. So flower food kita potong. Masukkan flower food. Separuh saja, kita kena gunting hujung ni untuk memudahkan air untuk masuk ke dalam lah. Buat ukuran macam ni, ada extra foliage daun, boleh movekan dia dan masukkan. Masukkan beberapa batang daun mengikut kesesuaian saiz pasu. Type Prascus ni dia sangat mudah untuk dijaga. Even bila kita letak dia tanpa air pun, seminggu macam tu dia boleh survive lagi. Bunga yang kedua ni, dia punya aroma yang segar, sesuai untuk hiasan dalam rumah. So boleh buang mana-mana lebihan yang tak sesuai ni, kita kena potong daripada sini. Susun bunga secara seimbang mengikut pilihan dan citarasa masing-masing. Untuk bunga yang ketiga, kita perlukan small flower juga. Buang kelopak yang telah rosak supaya bunga kelihatan lebih segar. Ini ada kelopak yang rosak dan kering. Okay. Dan ni kita
selitkan. Macam tu. Masukkan bunga satu persatu. Pastikan ruang di dalam pasu tidak terlalu padat. Okey, bunga yang seterusnya adalah main flower. Macam saya lagi suka letakkan main flower ni yang terakhir lah. Buat ukuran, saiz. Saiz bunga. Sama juga cara memotongnya. Serongkan supaya air itu mudah meresap. So, macam warna ni kita boleh pilih warna natural lah. Ini combination tu sangat sesuai. Okey, dah siap bunga gubahan kita untuk hari ni. Seminggu sekali air kena tukar. Kalau rajin, kena keluarkan satu-satu foliage ni. Lepas tu potong hujung dia. Potong nyerong lah. Dan lagi satu tips, kena sediakan flower food lah. Bagi bunga tu lagi tahan lah. Dengan penjagaan yang betul, gubahan bunga ini mampu bertahan selama sebulan. Seperti yang dijanjikan, gubahan yang kedua adalah bunga plastik. Kita menggunakan butterfly orchid. 2 tangkai bunga orkid palsu, pelbagai saiz daun bunga orkid, kaktus, batang buluh dan lumut tiruan. Okey, tools yang kita perlukan, cable tie, plier. Juga gam gajah, pemotong dawai dan gam bunga. Gubahan hari ini kita buat 2 tangkai orkid. Gubahan serong nama dia. So, mula-mula kita kena bengkokkan sedikit. Kita ukur lah mengikut kesesuaian tinggi yang kita perlukan. Ukur tangkai mengikut ketinggian yang diinginkan, kemudian potong bahagian yang selebihnya. Kita mulakan dengan yang kecil dulu. Untuk hari ini saya memilih desain ni, desain serong ni. Just cucuk saja. Lepas tu kita boleh letakkan batang buluh. Ini fungsi dia untuk tegangkan batang dia supaya dia tak bergerak sangat, dia stable. Sebab orkid memang sinonim dengan buluh kan. So dia nampak lagi natural lah. Boleh ikat. Okay, kita gunakan daun orkid saiz M, saiz medium lah. So kita kena tonjolkan akar ni supaya dia kelihatan lagi natural lah. So terpulang pada kita nak berapa banyak daun yang kita nak guna. Lepas tu kita boleh susun kaktus lah. Okey, dah siap pun bunga orkid kita. Untuk arrangement seperti ini, orkid plastik seperti ini amat senang dijaga. Hanya perlu lap saja daun-daun ni. Jimat kos lah. Bila kita buat sendiri tu dia lagi murah. Saya telah menggubah 2 jenis bunga untuk hari ini. Bunga fresh flower dan bunga plastik. So terpulang kepada penonton untuk memilih gubahan mana yang penonton suka. Dan selamat mencuba. Semoga tip dan ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi inspirasi terutama buat peminatnya dan boleh mengubah sendiri di rumah. Nestle Lactogrow mempersembahkan tips dan aktiviti untuk papa dan mama lakukan bersama si manja agar si manja membesar ceria dan keluarga lebih bahagia. Tips inspirasi Grow Happy, main badminton bersama. Papa mama mesti suka jika si manja ceria, tetapi kenalah cari sukan yang sesuai dan dapat mengajarnya lebih fokus membina kekuatan tangan dan kaki untuk berlari seperti badminton. Belilah raket yang ringan dan ajarnya langkah bermain dengan betul. Tak usah gopoh kerana si manja pasti dapat belajar dengan pantas. Mama jangan malas bermain sekali tau. Si manja kena selesa dengan perutnya. Dengan probiotik Alvuteri, Nestle Lactogrow berikan si manja perut yang selesa dan lebih ceria dalam apa jua.
Hiasan laman memainkan peranan yang sangat penting untuk menaikkan seri kediaman. Penjagaan yang rapi dan teknik yang betul perlu dipelajari daripada mereka yang pakar. The Hutans berkongsi tips untuk memiliki laman yang bukan sahaja bersih tetapi memukau pandangan mata. Kediaman yang mempunyai lanskap yang cantik dan praktikal menjadi impian setiap pemiliknya. Selain menjadi ruangan santai, persekitaran yang dikelilingi kehijauan flora mampu mempengaruhi emosi yang lebih tenang. Hai, saya Anas Syofri dan ini wife saya, Ernie. Kami daripada The Hutans. So hari ini dalam segmen dekorasi bersama Nona, so kita akan bawakan penonton-penonton menyaksikan macam mana kita transform laman kecil ni jadi lebih menarik. Nak tahu bagaimana? Jom ikut kami. Untuk rumah ni, dia berkonsepkan English, jadi kita nak buat konsep garden dia pun lebih kurang pada English style, main hitam putih macam tu. Untuk pokok-pokok dia kita lebih menggunakan pokok-pokok dan juga pasu-pasu yang kecil kerana kawasan perumahan ini mempunyai laman yang sederhana kecil. That's why kita tak boleh menggunakan pokok-pokok yang terlalu heavy. Pemilihan pokok yang bersesuaian seperti pokok jenis pine digunakan bagi menghidupkan lagi konsep rumah seperti di negara barat. Staf kami ada meletakkan satu lapisan sebelum membentang rumput. Lapisan itu dipanggil geotextile. Tujuan dia adalah lebih kepada mengelakkan rumput liar daripada naik semula di masa akan datang. Lebih suggest kepada rumput tiruan ni ataupun artificial grass adalah kerana sebab dia less maintenance. Kita tak perlu nak sidir, cabut rumput-rumput liar. Kalau dibandingkan dengan rumput biasa, kita kena maintain dia setiap hari. Daripada segi penjagaannya sangat mudah. Kita boleh vacuum, sapu dan juga guna blower. Jika terkena air, tak ada masalah dengan rumput ni sebab dia ada ruangan lubang untuk air keluar. Warna rumput tiruan juga lebih cantik sekaligus menaikkan lagi seri laman dengan suasana dan rimbunan segar. Untuk batu pula, kita gunakan macam-macam jenis batu. Macam yang ni batu sungai, lepas tu batu yang lepeh-lepeh ni kita guna untuk stepping stone dia. Dan satu lagi kita guna batu kecil-kecil macam ni sebagai tambah decoration dia. Selain bertindak sebagai hiasan tambahan, penggunaan batu-batuan sebenarnya berfungsi sebagai sempadan atau pagar. Ia bertujuan untuk memelihara pokok yang lebih kecil dan tidak mudah dipijak oleh pemilik kediaman atau tetamu yang datang berkunjung. Konsep yang kita orang cari, kita just lepas serahkan semua kepada Hutans untuk design. Hasil yang diorang bagi kat kita orang sangat berpuas hatilah. Batu lepir yang diletakkan di atas rumput tiruan merupakan sentuhan akhir hiasan lanskap supaya kawasan laman lebih santai dan menonjol. Baiklah, kita dah settle dah untuk laman yang lebih kurang keluasan 300 kaki persegi ni. Seperti yang anda lihat, kita still maintainkan konsep hitam putih dia. Sebab kita nak maintain laman ni punya konsep, tak nak lari sangat. Ini baru laman kecil. Kalau anda nak tahu bagaimana kami decorate laman yang lebih besar, jom ikut kami. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat laman yang lebih besar daripada sebelum ini. Okey ni. Rumah ni kita menggunakan konsep yang lebih santai, elegan. Nak tengok macam mana? Okey, jom. Laman sebuah rumah banglo berkeluasan 15 x 61 kaki persegi ini telah ditransformasikan menjadi lebih tenang dan sesuai untuk aktiviti riadah seisi keluarga. Untuk rumah ni kita lebih menekankan family konsep. Contohnya seperti ada putting golf dekat sini. Pelbagai jenis warna dan bentuk batu digunakan dan mempunyai rekaan tersendiri. Sebenarnya kita guna batu ni sebenarnya nak menaikkan seri. Satu lagi sebab kalau kita tak taruh batu tu, dia tak nampak macam border. Tengok ruang. Kalau ruang tu kecil, kita guna yang terang sikit. Kalau ruang tu lagi besar, kita kena guna warna yang gelap sikit. Macam tu lah lebih kurang. Pokok-pokok yang berlainan saiz berserta susunan yang tidak terlalu padat memberikan impak laman yang lebih luas. Nak laman yang luas yang nampak tenang, so that kita orang family boleh duduk luar, rehat, tenangkan fikiran macam tu. Dekorasi minimalis
tanpa tanaman juga boleh diterapkan supaya mempunyai ruang yang lebih praktikal sesuai untuk anak-anak melakukan aktiviti santai mereka. Seperti yang anda lihat di belakang kami ini adalah satu contoh di mana lamannya tidak kelihatan begitu lebar tetapi memanjang. Pada penonton-penonton yang mungkin ada ruangan rumah laman yang lebih kurang sama macam ni, tapi nak dia kelihatan lebar, kita boleh menggunakan konsep-konsep seperti elemen-elemen batu. Tak semestinya kita gunakan pokok untuk menampakkan tempat tu lebih menarik. Ruangan luas macam ni sesuai untuk rumah yang ramai kanak-kanak. Menanam gugusan pokok bersaiz renek diselang-selikan bersama pokok yang lebih tinggi pula menampakkan ruang landskap yang lebih memukau. Untuk rumah ketiga ni, kita mengekalkan konsep yang sama, cuma bezanya kita letak pokok ni dalam pasu. Pokok dalam pasu ni, dia ada pro and cons dia. Antara dia punya keburukan dia, pokok ni limited. Ruang dia limited, jadi pembesaran dia agak lambat sikit. Tapi dia punya kebaikan dia, in future kalau nak alih pokok ni, kita boleh alih je ke mana-mana. Seperti yang penonton boleh lihat, dekat sini, kawasan ni, kita menggunakan elemen kayu dengan rumput, diselang-selikan dengan rumput. So tak adalah boring sangat kita nak guna rumput je. So kita mungkin boleh letak tiles ke kayu ke apa saja elemen yang membuatkan kawasan tu tak boring. Mengikut kreativiti penonton jugalah. Dekorasi laman yang sangat hijau lah especially kan, supaya bila kita balik tu kita rasa tenang, kita rasa relax, anak-anak pun seronok untuk bermain kan. Itu saja tips dan perkongsian daripada kami, tim di hutan. Tak adalah susah mana kalau nak cantikkan laman ni. Kita memerlukan 3 elemen je, iaitu rumput, pokok dan batu. Ada 3 elemen ni, lepas tu anda kreatif, insya-Allah laman anda akan jadi cantik. Semoga tips dan perkongsian ini dapat memberi inspirasi kepada penonton di rumah sana. Rumahku, syurgaku. Sama ada laman itu besar atau kecil, susun atur landskap bersama rimbunan menghijau dapat mencetus ketenangan jiwa dan merehatkan minda. Happy birthday! Jimmy, tahu tak sekarang ni kan McDonald's ada menyediakan package party di rumah? Ya ke Nadia? Macam mana nak order tu? Buka saja aplikasi McDonald's, pergi ke Parties at McD, klik Parties at Home dan pilih package A dengan harga RM100 atau package B dengan harga RM150. Dalam hantaran terus ke rumah, tak perlu keluar. Kita boleh celebrate birthday party dalam rumah kita. Seronoknya! Memang seronok. Bukan itu sahaja, malah McDonald's juga akan memberikan birthday party accessories secara percuma dan juga hadiah Big Mac Lunchbox Limited Edition. Wow! Jadi kepada anda yang berada di rumah, tunggu apa lagi tu? Muat turun aplikasi McDonald's sekarang dan pesan segera package party di rumah. Setiap pesanan anda akan dihantar ke rumah dengan menggunakan Mac Delivery. Betul tu. Tak perlu keluar. Kekal selamat dalam rumah anda. Ingat, semuanya hanya di hujung jari anda. Para papa, I'm loving it. Keenakan rasa air tangan sendiri, duduk berjam-jam di dapur pun tidak mengapa. Seperti Puan Hailey, baginya memasak itu seperti memberi satu keseronokan kerana dapat menyediakan hidangan untuk keluarga tersayang. Pai apple dan granola bars memberi kelainan untuk hidangan minum petangnya. Sambil memasak, boleh pelajari ilmu baharu. Ada penonton pula. Hai, Assalamualaikum. Seronok pula nyanyi-nyanyi hari ni. Kita nak masuk dapur, kita kena ceria. Hari ni pun tema ceria. So, hari ni Hailey nak share lagi satu resepi sesuai untuk breakfast. Macam malam-malam, semalam buat, pagi boleh bagi ke anak-anak pergi sekolah, bawa bekal. Kita panggil granola bars. Okey, semua macam biasalah, healthy version, tak ada gula, tak ada tepung. Jom kita start. Kita tengok apa bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia adalah 3 cawan roll
oats. Yang ni belilah kat mana-mana, apa-apa brand pun tak apa. Janji dia roll oats. Okey. Yang ni bagus untuk apa? Untuk kontrol kita punya kolesterol, untuk kita rasa kenyang sampai tengah hari pun insya-Allah kalau makan 2-3 bar pun dah kenyang dah. So anak-anak dapat nutrisi yang sepatutnya. Tak adalah pagi-pagi selamat. Yang ni dah cukup kenyang untuk diorang bekal pagi. Okey, oats. Lepas tu kita ada kurma. Kurma ni 1 cawan. Kurma ni kalau kita punya kat rumah kurma yang jenis keras-keras, kita rendam dulu dengan air semalaman. Jadi kita adalah kita nak blend nanti ni susah. Okey. So setengah cup cranberries, dry cranberries. Ini saya letak kacang badam. Kacang badam ni saya tak ambil yang dah nip-nip punya ni. Saya roasted dan saya pecah-pecahkan macam tu je. Okey. Setengah cawan honey. 1/4 cawan butter. Setengah cawan peanut butter. Peanut butter ni peanut butter natural. Peanut butter natural maksudnya dia tak ada gula, dia tak ada bahan pemekat dan dia tak ada preservatif barang pengawet. Okey, kalau kita tengok dia punya tekstur pun dia tak sama macam peanut butter commercial. Dia cair. Okey, dan berminyak, natural gitu. Okey. So, 3 bahan ni kita kena combinekan dan meltkan. Ni saya dah buatkan. Ni gabungan 3 bahan tadi. Okey, sekarang penonton kita mulakan macam mana nak buat granola bars ni. Okey. Mula-mula kita ambil kurma tadi. Kita masukkan dalam food processor. Kalau tak ada food processor boleh pakai blender. Okey. Kita masukkan tadi yang kita dah cairkan, butter, peanut butter. Satu lagi apa? Honey. Ni semua kira ejen pemekat dia yang semula jadilah. Dia nak pegang nanti apa? Oats tu. Kita blendkan. Okey, dah siap mesin. So, tekstur dia akan jadi begini. Kita masukkan dalam satu bekas. So, it's time to add on everything. Kita masuk semua benda. Tenang je. Yang ni memang campak-campak. Campak. Campak. Ni. Campak. Kita gaul lah. Kalau nak pakai mixer pun boleh. Tapi saya suka ajar dekat perempuan semua benda yang senang. Tak payah ada banyak gadget. Jadi tak payah, tak boleh buat ni lah, granola bar tu macam orang have punya lah. Kena ada gadget ni, kena ada gadget tu. So granola bar ni dia sesuai untuk makan ringan-ringan. Gantilah snack jajan yang kita selalu duk beli tu. Jadi anak lapar turun bawah nak makan apa, buka peti ais, tada, ada benda ni. Nampak pun macam wah sedap kan. So okey, kita tengok tekstur dia dah okey. Nak tahu tekstur dia okey ke tak okey, kita genggam dia. Kan? Genggam dia macam ni. So maksud dia dah ready. Kita pindahkan ke loyang dan kita tekan. Tekan tu perlukan kudrat yang lebih. Ya. Kalau ada husband yang sadar, bolehlah. Okey. So kita pindahkan, kita spreadkan dulu evenly. Okey, lebih kurang macam ni. Kita masuk dalam peti ais dalam bahagian biasa, bukan freezer, dalam 12 jam ataupun semalaman, at least 6 jam. Lepas tu yang kita potong. Kita tengok macam mana hasil dia. Tada! Dah siap granola bar. Buat malam, bangun pagi je buka peti ais, settle. So, kita nak bagi anak kita macam bersemangat sikit nak makan, menyelerakan. Kita drizzle lah sikit coklat. Macam biasalah, kita drizzle, kita gunting sikit ujung ni. Lepas tu, kita corakkanlah dia, designkanlah dia. Lepas tu dah cantik-cantik ni, kita hidanglah, letak kat atas pinggan. Awal-awal. Kita mulakan pagi kita dengan sarapan yang berkhasiat, yang sihat. Okey, saya nak sambung makan.
Para penonton, jangan lupa untuk mencuba resepi ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya semua makan ya. Bye. So, hari ini saya nak share lagi satu resepi. Resepi selalu saya bagi yang senang-senang kan. Hari ini yang agak banyak step. Hari ini kita nak buat apple pie versi sihat. Di mana tak pakai tepung gandum, tak pakai gula, mesra diet, mesra diabetik. Mesra semuanya. Okey? Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey? Macam biasa, tepung gandum kita gantikan dengan tepung almond. Serbuk almond boleh dapat dekat bakery. Ini kita pakai gula monk fruit sweetener. Ini gula daripada ekstrak buah-buahan. Jadi tak efek pada diabetik dan selamat. Okey. 1 biji telur. Butter yang telah di-meltkan. Yang ni keempat-empat bahan ini untuk buat kulit dia. Okey, bahan yang kedua untuk buat dia punya filling apple pie. Ini adalah apple hijau. Kita pakai apple hijau sebab kalau kita pakai apple merah dia lembek. Ini butter. Tepung jagung yang kita larutkan dalam air sikit. Ini honey madu. Dan kita ada sedikit dalam setengah sudu serbuk kayu manis dan sedikit garam. Garam tu kita perlu jugalah untuk naikkan rasa lemak tu nanti. Okey, jom kita start buat dia punya kulit pie. Okey, mula kita masukkan barang-barang dry ni, barang-barang yang kering ni kita satukan dulu. Okey. Kita pakai tangan je. Kita satukan dulu. Kita masukkan telur tadi. Lepas tu melted butter tadi. So kita gaul sampai sebati. Okey. Okey, kita boleh je nak makan manis-manis tapi kena ada cara dia lah. Tak adalah sampai kita kena give up kemanisan sebab kita nak diet. Tidak. So kita akan canai kat atas ni. Supaya nanti kita boleh angkat dan flip over kat sini. Sebab dia tak boleh style Mak Saleh, gulung-gulung, angkat macam tu tak boleh. Sebab dia relai. Adunan tepung badam tadi hendaklah diuli dengan betul agar dough tidak berderai ketika diletakkan ke dalam acuan loyang. Kemudian bakar dengan suhu 180 darjah selama 10 minit sehingga menjadi kuning keemasan. Okey, sekarang kita nak buat dia punya filling. Okey, mula-mula kita masukkan butter. Okey. Api jangan kuat sangat tau. Kalau api kuat sangat dia hangit. Kita masukkan honey. Kita kacau tu dulu. Letak sedikit dalam setengah sudu kecil cinnamon powder. Masukkan bancuhan tepung jagung sebagai bahan pemekat dan letakkan buah apel hijau yang telah dihiris. Masak sehingga buah apel menjadi sedikit lembut dan sebati. Okey, kita punya filling dah siap. Kan nampak dia berpalut-palut. Cuba tengok tekstur dia. See? Setelah adunan kulit pie tadi masak, masukkan inti apel ke dalam loyang. Kemudian, uli tepung badam bagi menutupi bahagian atas pie. Jangan lupa untuk menyapu sedikit telur kuning ke atas pie tadi agar menjadi kuning keemasan setelah dibakar. Lepas ni dah siap, kita boleh masukkan dalam oven 180 degree dalam masa 10 hingga ke 15 minit, depends on oven kita macam mana. Okey. So, ini dia, kita masukkan dalam oven. Okey, sekarang dah siap kita punya apple pie.
Tapi kena hati-hati sebab elemen apple pie ni dia fragile sikit. Dia kena lemah lembut, kena belai dia. Sebab dia gluten free, tak pakai tepung gandum kan. So kita nampak kosong kan. Kadang-kadang kalau orang nak letak aiskrim ke kat atas ni boleh. Sekarang saya nak dekor sikit, kita nak sieve gula dengan almond sikit. Okey? Part ni memang seronok tengok dia punya macam salji. Let it go. Let it go. Salji almond, salji cinnamon. Okey, dah siap dah apple pie saya. Nampak sekejap je kan, tak makan masa lama pun. So, kita boleh buat makan panas-panas, coffee time dengan husband, bonding, quality time dengan family. Lagi sihat, lagi sedap. Okey? So, jumpa lagi next time kalau ada peluang lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Kedua-dua manisan yang sihat ini enak disajikan sebagai sarapan dan juga pemanis mulut. Sesuai juga untuk kanak-kanak dan mereka yang mengamalkan pemakanan yang sihat. Ia antara idea menu yang mudah untuk dihidangkan pada hujung minggu. Jadilah diri sendiri kerana ia lebih menggembirakan. Tidak perlu bermuka-muka kerana ia menyakitkan. Bagaimana wanita harus mendepani tekanan perasaan dengan keadaan sekarang ni antara persoalan yang sering bermain di fikiran kita. Memikirkan soal rumah tangga, keluarga, kerjaya ada ketikanya memberi sedikit tekanan. Bagaimana untuk mengatasinya? Kita kupas persoalan ini di dalam segmen Nur. Dengan melihat situasi semasa, tekanan yang dialami sama ada di dalam kehidupan maupun kerjaya pasti memberi impak besar. Namun, ia harus diharungi dan perlu bijak mengawalnya. Kementerian Kesihatan tengah melihat bagaimana kita boleh meningkatkan perkhidmatan kita kepada mereka. Isu yang pertama yang dibangkitkan ialah masalah emosi, iaitu melebihi 46.8%, iaitu stres, bimbang, kemarahan akibat pelbagai faktor sosial seperti masalah kewangan, tiada pendapatan, perselisih faham dengan keluarga dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Syahdatul Intan Muhammad Zain, jurulatih korporat dengan pengkhususan pengurusan emosi dan mindfulness. Hari ini kita nak bercakap tentang bagaimana wanita boleh bangkit untuk kembali positif setiap kali kita melalui sesuatu yang sangat-sangat mencabar. Jadi biasanya dalam seharian kehidupan kita, kita melalui pelbagai emosi. Tetapi apabila kita melalui sesuatu yang mencabar, misalnya kehilangan kerja, masalah rumah tangga dan terpaksa melalui pelbagai perubahan terutamanya akibat pandemik yang baru-baru ini melanda kita, bagaimana kita nak bangkit semula untuk menjadi positif? Antara kesilapan lazim yang orang lakukan apabila melalui situasi mencabar ialah yang pertamanya ialah tidak mengakui ataupun tidak menerima emosi yang dilalui. Yang keduanya, apabila kita tidak tahu bagaimana nak proses emosi itu, jadi kita elak, kita elak kerana kita takut. Kerana kalau kita rasa sedih misalnya, kita akan rasa kita lemah ataupun kita memberi satu makna yang yang membuatkan kita rasa kecewa. Jadi sikap ini melabel kita berdasarkan emosi adalah sangat-sangat tidak membantu. Yang ketiganya ialah kita mahu terlalu cepat untuk kembali positif dan kita paksa diri kita menjadi positif, dan ini boleh membawa kepada apa yang kita panggil toxic positivity, positif yang membawa kepada toxic. Jadi apa sebenarnya yang kita boleh lakukan? Ada beberapa langkah. Yang pertama dia ialah apabila kita melalui situasi yang mencabar, kenal pasti apakah emosi yang kita lalui.
Adakah kita sangat-sangat kecewa, sangat-sangat marah, sangat-sangat sedih dan sebagainya. Yang keduanya ialah terima emosi tersebut, ya. Terima, kerana emosi ni adalah sebahagian dari kehidupan kita. Umpama kita menyedut oksigen untuk hidup, ya. Jangan elak, jangan pendam ataupun jangan tolak emosi itu. Kita terima emosi itu seadanya. Yang ketiga dia ialah jangan menghukum diri kita. Hanya kerana kita kecewa atau sedih tidak bermakna kita wanita yang lemah, ya. Malah itu adalah satu kekuatan kerana kita berjaya melalui dan mengalami emosi tersebut. Jika anda tiada sokongan ataupun dari keluarga yang memahami atau rakan memahami, saya cadangkan anda menulis diary, ya. Menulis diary ataupun jurnal, buat catatan, tuliskan apa emosi yang anda lalui. Banyak wanita terpaksa lalui pada hari ini. Kita tak dapat elak daripada kehidupan yang tiada cabaran langsung, ya. Jadi sekali lagi, sebagai wanita, anda harus mempelajari untuk menguasai emosi anda, mengurus emosi anda supaya anda sentiasa dapat melakukan yang terbaik, sentiasa dapat berfikiran rasional dan membuat keputusan yang betul. Sekian dari saya, Syahdatul Intan Muhammad Zain. Temui saya kembali di minggu-minggu hadapan di dalam segmen Nur yang mana kita akan membincangkan lebih banyak topik-topik yang dihadapi oleh wanita hari ini. Berhenti menyalahkan segalanya, tetapi berusahalah untuk fokus menyelesaikan masalah sedia ada. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Flourish Grocer and Kitchen kerana sudi membenarkan kami melakukan penggambaran di sini. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona. Jika anda mempunyai sebarang komen, pandangan ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran